Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda berkaitan dengan info-info penting yang hangat sekarang, di mana kabinet kerajaan perpaduan yang akan diumumkan tidak lama lagi. Dan apa yang admin dapat, apa yang menjumpa, ianya sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi sebelum itu jangan lupa bantu admin tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin salurkan di dalam channel ini. Terima kasih. Tajuk pada hari ini ialah majoriti ahli Parlimen Kerajaan adalah Bumi Putra Islam. Berita sepenuhnya. Sejak Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim mengangkat sumpah pada 24 November 2022, terdapat dakwaan oleh beberapa tokoh berpengaruh bahwa kerajaannya didominasi oleh wakil rakyat bukan Melayu dan bukan Islam. Ini menurut penulis blog buruan Raja Petra Kamarudin adalah resepi untuk pergolakan etnik dengan barisan pembangkang terdiri hampir keseluruhannya oleh ahli parlimen Melayu dan Islam. Katanya, orang Melayu kini melihat kerajaan hari ini sebagai kerajaan Cina, dengan hampir semua ahli parlimen Cina berada dalam kerajaan pimpinan Pakatan Harapan PH. Justru, dakwaannya kerajaan hari ini bukan kerajaan perpaduan tetapi adalah kerajaan perkauman. Presiden PAS Abdul Hadi Awang juga senada dan berkata kerajaan baru ini didominasi oleh bukan Islam. Atas sebab itu, dia berkata Perikatan Nasional PN menolak pelawan menyertai kerajaan sambil menambah bahwa 80% orang Melayu mengundi dan menyokong mereka. Dia juga melabel kerajaan hari ini sebagai kerajaan minoriti. Menurut Hadi, parti bukan Islam DAP mempunyai lebih banyak suara dalam kerajaan pimpinan PH kerana mereka mempunyai lebih ramai ahli parlimen berbanding sekutu mereka. Daripada 148 ahli parlimen yang menyokong Anwar sebagai ahli parlimen, wakil rakyat Melayu merupakan jumlah paling ramai dengan 50 daripada mereka adalah berketurunan Melayu. Ini diikuti oleh ahli parlimen Cina dengan 43 orang, Bumi Putra Islam dari Sabah dan Sarawak 27 orang, Bumi Putra bukan Islam dari Sabah dan Sarawak 16 orang, dan India atau kaum-kaum lain 12 orang. Bagaimanapun, menurut statistik demografi terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Julai lalu, peratusan ahli parlimen berketurunan Cina dan India dalam kerajaan hari ini adalah lebih sedikit mengatasi jumlah rakyat etnik berkenaan. Sebanyak 29% ahli parlimen kerajaan adalah etnik Cina, manakala 22,8% rakyat Malaysia daripada keturunan itu. Walaupun demikian, kerajaan baru hari ini masih tidak dikuasai oleh orang Cina kerana terdapat 105 ahli parlimen bukan Cina, yaitu lebih 2 kali ganda bilangan ahli parlimen Cina. Justru adalah tidak tepat untuk mengatakan kerajaan hari ini adalah dikuasai Cina. Jumlah ahli parlimen Islam dan bukan Islam di pihak kerajaan sebenarnya seimbang. Ahli parlimen Islam dalam kerajaan membentuk 52%, manakala bukan Islam adalah sekitar 28%. Oleh demikian, adalah tidak benar bahawa kerajaan didominasi oleh wakil rakyat bukan Islam. Bumi Putra membentuk kumpulan terbesar ahli parlimen dalam kerajaan. Berdasarkan pembahagian antara Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, di nasbabnya ialah 63% Bumi Putra dan 27% bukan Bumi Putra. Demografi negara menunjukkan 70% rakyat Malaysia adalah Bumi Putra. Secara teknikalnya, sebagian mereka adalah Bumi Putra Sabah dan Sarawak serta bukannya Melayu. Bagaimanapun, 92% daripada 73 ahli parlimen pembangkang adalah Melayu dan Islam. Hanya 2 ahli parlimen pembangkang atau kira-kira 3% adalah wakil bukan Islam. Justru adalah tepat untuk mengatakan bahawa
Pembangkang hampir secara eksklusif adalah terdiri daripada orang Melayu dan Islam. DAP adalah parti sekular dengan semua 42 ahli parlimennya, kecuali 3 daripada mereka bukan beragama Islam. Ia juga adalah parti dengan ahli parlimen dalam Pakatan Harapan yang paling ramai diikuti oleh PKR dengan 29 ahli parlimen dan Amanah yang memegang 9 kerusi parlimen. Sebanyak 37% ahli parlimen Pakatan Harapan beragama Islam. Pentadbiran Anwar Ibrahim sering dirujuk sebagai kerajaan perpaduan selepas ia ditubuhkan atas tita yang di Pertuan Agong selepas pilihan raya umum ke-15. Walau bagaimanapun, secara teknikalnya, ia bukanlah kerajaan perpaduan nasional seperti yang dilazimkannya dibentuk di seluruh dunia semasa krisis. Dalam keadaan ini, kerajaan perpaduan nasional merangkumi semua parti politik. Ia bermakna tiada barisan pembangkang. Dalam kes Malaysia, 73 ahli parlimen PN membentuk blok pembangkang. Jadi secara teknikal ia bukan kerajaan perpaduan. Apa sekalipun, ia tetap adalah kerajaan campuran yang dipimpin oleh Anwar. Pakatan Harapan dengan 82 kursi berkemungkinan adalah gabungan paling berkuasa. Tetapi, Perdana Menteri baru bertegas bahawa ia bukan kerajaan PH tetapi kerajaan campuran. Hakikatnya, bahawa ia bukan kerajaan perpaduan tidak semesti menjadikannya kerajaan perkauman. Dalam video yang tular, Raja Petra berulang kali menegaskan bahawa kerajaan pimpinan Anwar bukan kerajaan perpaduan tetapi kerajaan terpolarisasi atau kerajaan perkauman. Seolah-olah konsep itu bercanggah antara satu sama yang lain. Ini sebenarnya tidak benar kerana istilah perpaduan dalam kerajaan perpaduan bukan merujuk kepada perpaduan kaum. Oleh demikian, walaupun secara teknikal ia bukan kerajaan perpaduan, ia tidak secara automatik menjadikannya sebagai kerajaan perkauman. Bahkan, ia juga tidak semestinya kerajaan terpolarisasi, istilah yang digunakannya apabila merujukkannya dalam bahasa Inggeris, kerana komposisi kaum itu agak mencerminkan nisbah peratusan Bumiputera dengan bukan Bumiputera di negara ini. Tetapi ia boleh dikatakan Dewan Rakyat yang berpolarisasi etnik dengan pembangkang terdiri hampir keseluruhannya daripada wakil Melayu Islam. Ia bukan kerajaan minoriti seperti yang ditaklifkan oleh buku teks sains politik, yaitu kerajaan yang mendapat sokongan kurang daripada separuh ahli parlimen. Sehingga kini 148 ahli parlimen menyokong kerajaan pimpinan Anwar. Ini bermakna dia menikmati sokongan daripada 2/3 anggota Dewan Rakyat. Perincian pola data pengundian pada pilihan raya umum ke-15 masih diproses oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Ia dijangka tersedia untuk jualan umum mulai bulan depan. Bagaimanapun, analisis pemerhati politik Brigus Wells baru-baru ini mengenai corak pengundian sering diulang untuk menunjukkan pola pilihan pengundi Melayu pada PRU 15. Dalam analisisnya, Wells berkata PH mendapat sokongan daripada 11% pengundi Malaysia. PN pula menerima 54%, manakala UMNO BN mendapat kira-kira 1/3 undi Melayu. Analisisnya itu kerap kali diulang oleh pemimpin PN tetapi dipertikaikan oleh pemimpin PH yang mempersoalkan metodologi yang digunakan memandang perincian corak pengundian masih belum dikeluarkan. Malaysia kini adalah sebahagian daripada Pakatan Pemeriksa Fakta daripada badan media, ahli akademik dan masyarakat sivil. Sekian saja info-info ringkas yang admin ingin kongsikan kepada anda pada hari ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin salurkan di dalam channel ini. Jadi, setakat itu saja info dari admin. Salam jumpa, salam kenal semua. Bye-bye.